Mengikut Jabatan Insolvensi MDI, setakat 2019 hinggalah September 2023, seramai lebih daripada 100,000 orang diisytiharkan sebagai muflis. Hanya 4 tahun dan hampir suku juta rakyat peratus adalah golongan muda 30 tahun dan ke bawah. Dikala kita sibuk melawan penyalahgunaan dadah di kalangan orang muda, tetapi rupa-rupanya pembunuh terbesar yang membunuh harapan dan masa depan anak muda adalah bankruptcy. Dan untuk memahami perkara ini dengan lebih jelas, kami di MKR dapatkan apakah dalam menangani masalah perbankan kewangan, iaitu Farah Haji Roslan dari Persatuan Penyelesaian Pengguna dan Peminjam Malaysia NGO 4PM. Dan sebelum kita bincang lebih lagi, mungkin Farah nak perkenalkan diri dulu sebagai pembuka kata. Silakan. Okey, saya Farah Haji Roslan daripada Persatuan Penyelesaian Peminjam Pengguna Malaysia ataupun short form kata NGO 4PM lah. Okey, saya sebagai timbalan Presiden NGO ini yang kami di sini membantu ramai rakyat Malaysia mengatasi masalah perbankan lah, masalah kebankrapan, tindakan legal action dan masalah-masalah hutang yang tertunggak yang terlalu beban untuk rakyat Malaysia dan peminjam Malaysia lah. Kami di sini NGO 4PM dah 10 tahun 10 tahun dalam industri financial. NGO salah satunya NGO yang mengatasi masalah perbankan. Okey, dan sebelum kita bincang lebih lagi dengan Farah, saya nak ucapkan terima kasih dengan Farah Roslan atas kesudian untuk bersama-sama dengan Yaya dan tim MKR hari ini. Orang kata kita sekadar berkongsi ilmu tentang isu ini. Dan tanpa berlengah masa lagi, tujukan soalan pertama buat Farah. Terlebih dahulu mungkin Farah boleh kongsikan sikit tentang NGO 4PM ni. Apakah tujuan utamanya, siapakah pengasasnya? Pengasas founder lah pada NGO 4PM ini adalah Tuan Haji Roslan sendirilah. Dia sendiri yang mengasas NGO ini dah sudah 10 tahun. 2013 started, dan before NGO ni dimulakan memang beliau pun dah dalam financial, di mana financial consultant sebelum ni mengatasi semua masalah-masalah ni dan officially buat NGO untuk membantu rakyat Malaysia. Kami punya tujuan adalah mengatasi masalah-masalah perbankan yang mana orang dah lama tertunggak pembayaran, tak tahu macam nak bincang dengan pihak bank. Kami pergi bincang dengan pihak bank. Kita mau tu mediasi orang tengah yang membincangkan perkara ini, mengatasi masalah legal action. Nak bankrupt, kita boleh stop bankrupt. Rumah nak kena lelong, kita boleh stop lelongan. So daripada orang tertunggak tu, dia buntu tak bayar macam mana, kita boleh arrange balik kepada peminjam untuk membayar hutang tersebut. Kita mengatasi segala masalah. So kami ini adalah dalam perlembagaan kami juga, kami ada menyatakan kami ini lidah dan suara kepada rakyat Malaysia, peminjam, untuk berbincang dengan pihak bank. Sebab bukan senang peminjam nak berbincang dengan pihak bank, especially apabila loan tu dah bermasalah. Mungkin Farah boleh kongsikan sikit latar belakang Tuan Haji dalam bidang ni dan Farah sendiri dalam bidang kewangan ni. Kami of course kami dalam financial, and kita also ada dalam lawyer punya bidang. So kita combine everything dengan experience kami. Sebab itulah kami melalui experience kami dan apa yang kami belajar, kami sampaikan kepada orang luar lah. Kita nak masuk ke soalan yang sesuai untuk orang muda lah kan. Apakah punca utama orang muda bankrupt? Pinjaman kad kredit ke, personal loan ke, ataupun gaya hidup mewah biar apa-apa asalkan ke dana ke, ataupun sememangnya kos sara hidup kat Malaysia ni memang semakin tinggi dan meningkat? Ya, actually banyak faktor. Okey, kalau cakap orang muda ni kita spesifikkan 30 tahun ke bawah. Orang muda ni of course kita berkeinginan untuk ada kereta, rumah, kad kredit, nak beli barang branded, definitely kan. So keinginan begini sebab diorang belum ada rasa keperluan, belum rasa feeling untuk keperluan, mereka mau tu kehendak. So tak kisah loan apa, credit card, car loan, business loan pada mereka yang nak started business. And then disebabkan juga faktor kita punya peningkatan barangan, kos kehidupan. And apabila orang-orang muda ni tak reti nak manage, maybe sebab baru dia nak masuk dalam bidang ini untuk lifestyle ni. So dia orang baru, dia orang tak tahu how to arrange dia orang punya finance, and also sebabkan kehendak dia orang ambil je loan tinggi, tak apa, confident boleh bayar. Tapi kita tak tahu in future apa jadi. Contoh pandemik happen, masa apa tahu, taklah siapa tahu. And then tiba-tiba sebabkan pandemik semua orang diberhenti kerja, bisnes tak boleh jalan. So benda-benda ni lah, banyak sangat faktor yang membuatkan orang muda sekarang boleh jatuh bankrupt. Sebab kehendak dan also kita punya negara Malaysia lah, kos kehidupan. Jadi apakah jenis pinjaman utama yang menjadi punca bankrupt sebenarnya? Adakah pinjaman perniagaan, pinjaman sewa beli kereta, ataupun pinjaman perumahan, ataupun banyak lagi sebenarnya pinjaman-pinjaman? Statistik kita more kepada kereta dan perniagaan, personal loan. Personal loan, business loan and also car loan memang selalunya dibankruptkan lah. Bukan rumah lah Rumah pun dibankruptkan, tapi untuk age yang muda jarang orang nak beli rumah. Selalunya
30 ke atas dah stable kan income semua. Kalau terlalu muda, you tak ada lagi income, you punya statement, you punya profile belum cukup kukuh untuk beli sebuah rumah. Sebab bukan senang nak beli rumah. You kena 10% deposit, and then you kena ada extra money, melainkan memang dia memang daripada muda dah kaya, memang ada duit, dia boleh beli rumah terus. Rumah pun jadi faktor kebankrapan lah. Tapi selalunya untuk orang muda ni, pinjaman sewa beli kereta lah. Kereta dengan personal loan, definitely. Personal loan. Kalau personal loan tu biasanya orang buat apa je? Personal loan tu lah selalunya yang kami selalu nampak orang ambil personal loan, pinjaman peribadi, ambil untuk kepentingan sendirilah. Contoh, membeli sesuatu, barangan yang diperlukan. Sometimes guna duit tu untuk build up business ke, build up diri dia. Tapi dalam masa sama, apa investment, contoh investment yang kami tahu sekarang macam contoh pinjaman and then invest crypto katakan, Bitcoin. Diorang rasa diorang boleh buat, okay, diorang buat, tapi at the end tak jalan, benda tu tak jalan. Sebab you all tak tahu macam mana nak naikkan benda tu, end up yang ni tak jalan, end up personal loan tak terbayar, boleh jatuh bankrupt lah. 100,000 ke atas kan, boleh jatuh bankrupt sekarang. Personal loan ni pun salah satu juga yang membuat kebankrapan pada orang muda. Okey, adakah sebab ataupun punca terbesar yang disebutkan Farah tadi yang mengakibatkan kemuflisan di kalangan orang muda memang wujud dari dulu, ataupun ini adalah orang kata fenomena baru je, baru-baru je, ataupun daripada dulu lagi sebenarnya orang muda kita ni memang suka ambil personal loan, tak fikir dulu, tak mampu tapi nak buat pinjaman beli kereta. Ya, actually benda ni, fenomena ni memang daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi memang dah ada dah, cuma dulu kebankrapan daripada 15,000 pun dah boleh bankrupt. Tahun, ni tahun lama dah ni, 15,000, 30,000, 50,000 dah boleh bankrupt. Sekarang 100,000 ke atas baru boleh bankrupt. So kalau you cakap adakah ini baru-baru ni saja fenomena kebankrapan ni, tidaklah. Memang daripada dulu lagi. That's why kalau you all perasan statistik orang sekarang umur 50-an, 60-an, orang-orang dulu ramai bankrupt, ramai yang dibankruptkan sebab amount kecil, 15,000 dah bankrupt. Tapi ramai orang tak tahu benda ni. So adalah yang mengatakan orang muda muflis disebabkan mereka yang tidak ada pendapatan secukupnya untuk mendapat fasiliti kredit dengan cepat. Maksudnya di sini mereka tak boleh dapat pinjaman perumahan ataupun kereta dengan kadar bunga yang rendah. Tetapi bank yang sama sanggup memberi pinjaman persendirian yang selalunya bunganya tinggi seperti 18%. Adakah bank-bank kita membantu anak-anak muda kita untuk lagi cepat muflis sebenarnya dengan memberi peluang peminjam pada kadar yang tertinggi? Sebenarnya bank-bank kita tak membantu pun orang muda kita. Dia actually macam ni, bank-bank ni kalau nak cakap percentage peratusan tu dia dah memang standardized kan. Memang dia kena ikut dia punya, setiap bank kena ikut dia punya kadar tu. Cuma kalau you cakap bank lagi memberi peluang mereka untuk bankrupt, saya rasa itu tidak relevan sangat sebab semuanya kepada peminjam sendiri. Sebab peminjam yang pergi ke bank untuk meminjam. So, dia orang sendiri yang kena rasa bertanggungjawab untuk bayar. Kalau peratusan tu memang dah distatetkan before you apply the loan, bank pun dah nyatakan, okay, kalau you nak, this is the amount. So, kepada peminjam tu, kepada orang muda ni lah kena fikirkan lah. Dia kena pandai calculate, tengok cukup ke tidak income ni. So, kalau nak cakap pihak bank support dia orang untuk jadi bankrupt, I rasa tak setuju lah kat that part kan. Sebab ni semua pada diri kita sendiri untuk meminjam. So, sebenarnya orang muda kita ni, orang kata tak begitu cakna dengan bankruptcy ni atas dia tak sedar diri jugalah sebenarnya. Orang kata tak diberi pendedahan ke ataupun macam mana? Sebab selalunya kita orang muda ni nakkan sesuatu, okay, dia nak meminjam mesti dia nak sesuatu, betul? Yeah. Kemahuan dia kan. Okay. Bila dia meminjam, dia tak kisah dah peratusan ke berapa, tak kisah, janji approve. Ni selalunya orang-orang muda janji approve, I get that loan, I want to do something. Okay, apa akan jadi kemudian aku tak nak fikir. Itu yang rata-rata terjadi sebab kita nak dapat loan tu pertama. Okay, memang dia tahu, okay, aku pinjam loan ni aku boleh bayar this amount. Okay, dah confirm dah ada pendapatan sebegitu, bayar. Tapi macam saya cakap, in future, kita tak tahu apa yang akan jadi dengan kita. Kalau kita bisnes, adakah bisnes kita bertambah berjaya atau merosot? Boleh stabilize, boleh sustain tak bisnes tu? Kalau boleh sustain, of course you boleh bayar that loan and okay lah, selamanya bayar cantik lah. Tapi kalau contoh, you bekerja, adakah you bekerja di tempat itu forever? Ataupun mungkin syarikat itu nak kecilkan dia punya kos, you dibuang kerja. Di situ pendapatan you macam mana? Saya rasa ni semua kepada peminjam sendiri. Itulah keperluan, kehendak dia untuk meminjam. Bank tak apalah, bank kasih je janji, ada data, you boleh membayar, bank okey. Macam tu. Okay. Apakah ujian-ujian kewangan yang seseorang itu perlu gagal sebelum diisytiharkan sebagai muflis, dan apakah proses-prosesnya dan berapa lama proses ini mengambil masa? Orang kata apa requirement untuk menjadi seorang muflis ni? Muflis, okey. Faktor-faktornya adalah, okey, of course you tak bayar loan tu lah. Okey. Bila you tak
tak bayar loan, okay, depends on the bank also. Selalunya sekarang ni ada bank, you 3 bulan you tak bayar, dia nak ambil tindakan. Contoh tindakannya, dia hantar letter of demand lah. Letter of demand means notice untuk bagi tahu, buatlah pembayaran. Okay. And then call, bagi tahu buat bayaran 3 bulan and then bagi lagi letter, tak bayar juga. And then masuklah 4, 5, 6 bulan. So tengok bank, ada bank tengok 6 bulan tak bayar je, in the system tak ada payment, terus dia hantar notis ke bankrapan. So bila dah keluar notis ke bankrapan tu, ada tarikh lah untuk pergi ke mahkamah untuk bincangkan. So kat situlah peminjam akan cakap, okay, kenapa dia tak boleh bayar, dia kena bincang lah dengan mahkamah tu. So bila dia tengok tak relevan, memang tak boleh nak bayar, so akan pergi seterusnya untuk kepada selepas beberapa bulan pergi ke credit petition. Credit petition tu memang dah confirm isytiharkan bankrupt. Begitulah. So perjalanan je akan ambil masa 6 ke 8 bulan lah. 6 ke 8 bulan. Dia cepat. Very fast. Cepat je. Timing is very fast right now. Bila dapat notis kebankrapan tu, saya sarankan kepada orang muda, bila dapat notis kebankrapan tu, jangan tengok, jangan takutlah. Bukalah surat tu, baca. Pergi attend mahkamah tu, pergi defense yourself. Kenapa tak boleh bayar? Buat rayuan ke mahkamah supaya kalau membuat rayuan, mungkin mahkamah tengok, okey, bagi peluang. So tak dijatuhkan kebankrapan lah. Tapi kalau orang muda ni takut, alamak, surat mahkamah takut nak pergi kan? Tak pergi. So dah ingkar dah, tak pergi mahkamah. Dapat lagi surat letter, at the end confirm bankrupt. Bank boleh memahami ke kalau kita cakap kita tengah sesak ataupun tak mampu nak bayar dalam tempoh sekian 3 ke 5 bulan, 6 bulan. Kalau kita cakap tu, bank boleh terima ke? Tak semua bank call peminjam bertanyakan benda ni. Tak ada bank tanya, kenapa tak bayar? Tak ada. Mostly bank call, bila nak bayar? You all kena bayar ni, ada tunggakan ni. Kalau peminjam cakap ni, tak apa, tak ada. Kita perlu juga pembayaran. So far, our practice, tak ada lagi dengar yang bank tanya, apa masalah awak? Tak ada. So far tak ada. Semua minta demand the payment lah, definitely. So kalau macam tu kan, dia dah bagi notis, dah ke mahkamah dan sebagainya, si orang yang nak move list tu pula macam mana keadaan dia? Mungkin dia dah memang dia nervous lah kan. Nama aku nak kena bankrupt ni, alamak. So biasanya apa yang dia perlu buat? Bila tak bayar, kena notis kan. So solution dia money lah, payment. Ada payment, bank pun macam, okay, kau boleh consider, bagi chance balik. Tapi itulah, kalau memang tak boleh bayar, maknanya pendapatannya tiada. Dah tak boleh bayar, mungkin memang saving pun dah tak ada. Apa yang dia nak buat, bisnes ke semua dah ruin kan. So dia nak bayar tak boleh, at the end memang bankrupt lah. Tapi itulah, bukanlah that is the end of the life. Dah bankrupt memang susah lah. Opportunity nak bekerja ke apa ke semua susah. Tapi you kena bangkit lah. Mungkin few years bankrupt, then kena build up something, try usaha something, bincangkan balik lah. Once dah dapat title move list ataupun bankrupt tu kan, let's say kalau dia nak cari kerja yang lain, company tu boleh tahu ke yang dia tu bankrupt? Okay. Kalau dia tak bagi tahu lah. Good question tu. Dia sekarang ni tengok syarikat juga. Ada syarikat yang check latar belakang nama tu, which is check CTOS. Ada company check CTOS, ada company tak check. Kalau company yang check CTOS ni usually company yang besar-besar. Okay. Besar-besar, contoh Petronas, gas oil company, dia akan check. Diorang kalau boleh nak diorang punya pekerja semua bukan orang bankrupt lah. Tapi kalau contoh company yang kecil-kecilan, bawah sedikit daripada company-company besar ni, usually diorang tak check nama. So kat situ boleh lah dapat kerja. Tengok nasib jugalah, benda ni tengok nasib. Okay, so kalau dah move list, dia dah ada duit nak bayar balik, dia boleh sambung bayar and then title move list tu akan ditarik balik ke macam mana? Itu actually ada dia punya dekat Jabatan Insolvensi, ada dia punya section tu. Selalunya dia panggil section 33A, di mana pelepasan kebankrapan bersyarat. Tapi bersyarat tu sebenarnya semua tertakluk kepada pihak bank, sama ada pihak bank setuju atau tidak. Mostly kalau peminjam sendiri bincang dengan pihak bank takkan layan sebab you dah bankrupt. You bayar je lah amount tu. So selalunya bank akan cakap pergi ke Jabatan Insolvensi. Jabatan Insolvensi akan pass balik pergi kepada bank. So apabila seorang peminjam dah dibankruptkan, you all akan jadi bola lah, definitely bola. Jim akan pass kat bank, bank akan pass kat Jim. So end up ramai peminjam akan buntu, macam mana aku nak lepas bankrupt? Macam mana aku nak boleh bayar balik tapi boleh lepas bankrupt? That's why lah NGO 4PM ada, sebab kami tahu formula dan how to bincang dengan pihak bank. Ada solution dia sebenarnya, tapi saya takkan bagi tahu kat sini lah. Okay. Nanti tak ada orang nak datang sini dah. Okay. Bagaimana pula kehidupan seseorang yang move list berbeza daripada rakyat
yang lain yang tak muflis dari segi pengurusan kewangan mereka, pekerjaan mereka dan lain-lain. Mungkin ada perkara-perkara yang mereka tidak dibenarkan untuk buat dah. Contohnya, diorang tak boleh keluar daripada Malaysia, pasport diorang diambil, menjadi tak boleh jadi calon pilihan raya, ataupun ada perkara tertentu yang mereka tak boleh buat dah. Ya, actually memang tak boleh ada company sendiri, tak boleh keluar negara, confirm. Tak boleh jadi calon pilihan raya, tak boleh. Basically memang banyak you all tak boleh lah. Memang tak boleh, kecuali yang memboleh adalah dapat satu akaun bank simpanan melalui Jabatan Insolvensi. Jika you all buat declaration lah dengan Jabatan Insolvensi, Jabatan Insolvensi akan bagi you peluang sedikit ruang dapat satu akaun simpanan. Sebab apabila you bankrupt, you punya akaun semua dah kena sekat. Akaun simpanan sekat, akaun pinjaman sekat, semua aset akan dipegang oleh pihak Jabatan Insolvensi. Basically you are zero, you are nothing, you don't have anything. So bila you jatuh bankrupt ni, you memang tak boleh buat apa-apa dah. Tapi itu bukan pengakhiran hidup lah. That's why you need to bangkit balik, cuba buat yang terbaik. Sebab mungkin walaupun you bankrupt, you ada skill ataupun you ada knowledge yang hebat yang diperlukan oleh syarikat ke apa. So walaupun you bankrupt, you boleh dapat satu akaun simpanan, you masih boleh bekerja. Tapi tengok syarikat lah, tengok you punya status ke tidak. You boleh bangkit balik semula. Bukan pengakhiran jika you bankrupt. Take time also, mungkin 5-6 tahun you kena bangkit balik, simpan duit, simpan modal, selesaikan kebankruptan tersebut. Tapi mostly pihak bank apabila membankruptkan seseorang, dia akan ambil full amount lah, jumlah pinjaman pokok dan also all the interest, all the legal action cost, semua dimasukkan dalam jumlah hutang kebankruptan. Kalau katakanlah bankrupt you 150,000, you kena fikirkan 150,000 tu you kena kumpul lah duit tu, dah satu. Kedua, untuk keluar daripada kebankruptan juga, Jabatan Insolvensi ada charges dia lah. Di mana charges itu adalah percentage dia. So bukanlah hanya 150,000 yang you all kena dapatkan duit juga untuk Jabatan Insolvensi. Barulah boleh lepas kebankruptan. Jadi saya confused sikit lah. Farah disebutkan tadi yang 3 bulan dia akan bagi notis, 5 lepas tu 6 bulan macam tu. 6 bulan je lah dia punya limit dia. Dapat notis kebankruptan, after few time mahkamah dah dapat CPU, dah bankrupt lah. So 6 month time lah daripada notis. Tapi during the month tu, let's say 6 bulan macam tu kan, macam mana pula kalau dia boleh bayar hutang-hutang untuk 6 bulan tu? Boleh kalau let's say dia memang dapat dana untuk bayar all the tunggakan, bincang balik dengan pihak bank, boleh tarik balik Dia notis tu. cuma bayar hutang dia untuk bulan-bulan tu yang tunggak tu kan, yang di mana pihak bank demand suruh bayar, dia tak boleh bayar tu. Tapi kalau at the end dia dapat dana untuk settle, boleh lah. Bank akan ini tak termasuk lah. Dia ada charges tak ada? Ada charges late charges, legal fees dimasukkan lah. So peminjam kena cari payment lah. Bank akan cakap okay, boleh consider tarik balik ke bankruptan dan bayar hutang seperti biasa. Tapi nama tu dah blacklist lah. Nama dah blacklist sebab you dah under legal action kan. Kalau kita tengok kita punya secret report ke CITOS report, memang dah ada indication bankruptcy proceeding. Bukan senang nak tarik balik benda tu. Walaupun you bayar, benda tu still stated dekat sistem. So nak buat apa kalau macam tu? Maksudnya kita dah bayar, sepatutnya nama kita dah clear daripada dekat legal action tu memang tak clear sebab hutang masih ada hutang. Cuma bank tak proceed the confirm bankrupt tu dah tak ada dah. So maknanya dekat sistem nama dah tak cantik lah. Nama tak cantik. Tapi tak istiharkan bankrupt. Masih boleh bayar, masih boleh terbang sana sini boleh. Farah, kalau tadi tak boleh keluar ke overseas kan, tapi kalau dalam Malaysia je macam Sabah Sarawak, kalau kita nak fly masih boleh lah. Boleh, domestik boleh. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Dia yang tak boleh kalau keluar daripada Malaysia lah. Soalan seterusnya, apakah kuasa yang ada di tangan kerajaan untuk mengurangkan bilangan kes muflis di bawah 30 tahun ni? Ataupun sekarang ni kerajaan tak ada, kita tak dengar sangat lah kerajaan masuk campur dalam hal-hal orang muda bankrupt ni. Okay, kami suggest NGO 4PM suggest pihak kerajaan letakkan satu amount. Sebab sekarang amount 100,000 ke atas, 100,000 pinjaman dah boleh tak bayar, default payment dah boleh ke arah kebankruptan. So saya suggest kerajaan letak amount tu tinggi sikit, 200,000 ke 300,000 supaya
Apabila amount 300,000, 200,000 ni tak bayar, barulah boleh dibankruptkan. So maknanya less than 300 or 200,000, kira peminjam masih boleh, walau tak boleh kena tindakan kebankrapan. So takkanlah kita nak bagi orang muda kita ni, orang muda dah bankrupt, kesian lah kan. So kalau amount tu tinggi, sebab bukan senang orang muda nak ambil loan tinggi kan. Mana ada source of income yang besar untuk ability untuk dapat loan 300,000. So itulah saran saya, kerajaan patut naikkan amount kebankrapan tu. Ya, nak ambil kesempatan ni nak tanya dengan Farah sendirilah. NGO 4PM ada buat kelas pendedahan ataupun pendidikan ke untuk orang di luar sana tentang awareness lah. Ya. Kita tak ada buat kelas. Ada perancangan nak buat kelas tapi belum lagi kita nak ke arah situ. But for now kita bagi awareness kita dan story-story peminjam melalui kami punya social media lah. Which is sekarang platform yang terkenal lah TikTok lah. So kita bagi tahu kat situ, dan also kita YouTube kita dengan Facebook kita. Kita uar-uarkanlah awareness. Kira ramai lagi orang muda kita yang jatuh bankrupt, makin tak ada masa depan lah Malaysia ni, senang cerita lah kan. Betul. Sebab orang muda lah pelapis kepada masa depan negara. Ya, actually jika ramai orang anak muda ataupun kita cakap macam ni lah, jika ramai rakyat Malaysia bankrupt memang saya rasa Malaysia memang sangat down lah, sangat teruk. Sebab rakyat sendiri tak boleh menjana pendapatan. Macam mana rakyat nak membayar contoh cukai-cukai kepada pihak kerajaan. So macam mana Malaysia nak menjana pendapatan Malaysia sendiri, di mana rakyat sendiri tak boleh nak mendapat pendapatan. Betul. Sebab apabila you bankrupt, you akan down, you akan feel very depressed, very sad, you don't know what to do in your life. Rasa memang ni pengakhiran hidup aku. So you akan down, you tak akan cari usaha, nak cari pendapatan pun mood tak ada nak cari pendapatan. So end up you tak bayar apa-apa expenses you, contoh cukai-cukai tu kepada pihak kerajaan. So kerajaan pun tak boleh nak buat apa, tak ada menjana untuk negara. At the end Malaysia pun akan lagi teruk. Itu yang kami nampak, saya nampak. And also anak-anak muda ni lah yang akan gantikan kita punya kerajaan kan. Sebab kerajaan kita banyak orang-orang veteran. So orang-orang veteran takkan forever definitely memegang jawatan tersebut. So anak-anak muda ni lah, kalau boleh janganlah bankrupt. You all kena jaga nama you all demi masa depan Malaysia, dan also you all lah yang akan bangkit menjadi pelapis jawatan-jawatan di kerajaan. Okay, kita masuk sikitlah tentang pendidikan kan. Pada pendapat Farah lah, adakah tahap pendidikan matematik di sekolah penyumbang ataupun menyumbang kepada peningkatan kes muflis di kalangan belia? Sebab orang kata belia sekarang ni nak jadi influencer je. Dia tak kisah pasal matematik ni pun kan. Dia tak nak kira-kira, malas nak kira-kira, hutang je lah senang. Adakah sebenarnya punca juga tu sebenarnya? Okay, mathematics is some subject yang mostly ramai orang tak suka. Bukanlah mengatakan nak kata you tak langsung tak pandai, sebab kita pun ada calculator. Dia actually more about knowledge. Okay, apabila nak meminjam, you sendiri boleh calculate. Yalah, of course lah, kita bukan nak yang advanced mathematics. At least you ada basic mathematics. Tolak, tambah, bagi, kali kan. So, apabila you buat pinjaman, you boleh fikir dengan secara waras, aku pinjam this amount, tapi dalam masa tempoh ni aku bayar this amount. Worth it ke tidak worth it? Kan? Kat situ kita boleh fikir. Contoh kita ada conventional loan, kita ada Islamic loan. Konvensional dengan Islamic, bezanya interest. Konvensional dia hibah konsep. So, kalau between dua ni, ni semua knowledge. Mana lebih worth it? Mana lebih baloi untuk kita pinjam? Adakah konvensional ataupun Islamic? So, buat kiraan. Kiraan tu basic je. Tambah tolak. Tambah tolak. Bahagi berapa tahun. So, kat situ, you all boleh fikir dulu dengan bulanan income yang you all ada, in future punya sustain, adakah aku boleh mampu bayar loan amount ini? Itu semua knowledge. So saya rasa bukanlah subjek matematik. Sebab saya rasa bab duit semua orang tahu kira. Betul. Laju kira. Betul kan? Sebab itulah semuanya pokok makan pada diri kita. Kita nak apa sebenarnya? Apa motif kita mengambil pinjaman tersebut? Okey, pada saya kalau let's say you ambil pinjaman kereta, rumah, benda tu penting sebab tu keperluan. Memang you rasa you mampu, ada income, memang contoh kalau you tak bekerja, you ada saving boleh support few months. And then you boleh cari kerja lain. Okey lah, you memang tahu dah you punya future macam mana. Tapi kalau contoh bukan pinjaman keperluan, contoh peribadi, kad kredit, ni benda-benda kehendak. Ataupun you kata emergency ni kad kredit, tapi tidak, you bagi pump petrol kan. Depends on diri sendiri. But apa-apa pun sebagai orang muda, you all kena fikirkan masa depan you all, start saving money. Saving money, dan janganlah buat pinjaman untuk kemahuan. Oh, saya nak beli LV, Gucci. Tak payahlah, tak payah. Not this time. Not this time. So, kalau let's say buat pinjaman pun memang betul-betul keperluan, go for it. Kereta memang diperlukan. Okay, tapi janganlah ambil kereta Mercedes, BMW.
kena tahu kemampuan tu macam mana. Janganlah orang kata tadi biar apa-apa asal kan. Kalau boleh kita bergaya tapi duit ada. Macam tu. Sekarang ni kan orang muda kita kan dia antara rumah dan kereta. Kalau Farah sendiri kan, mana yang lebih diperlukan sebenarnya antara dua ni? Of course, untuk you bekerja betul-betul pulun diri you bekerja, kereta dululah. Sebab you nak bergerak, you nak dapatkan income, you nak bergerak, mesti ada kereta. Kalau rumah ni, ada juga saya buat research, ada juga menyatakan rumah ni tak diperlukan sangat sebab you boleh sewa. Tapi kalau memang ada dana, duit lebih, ada rumah sendiri, why not? So rumah tu option lah. Tapi penting sekarang kat Malaysia ni I tengok kereta. Tapi janganlah beli kereta yang mahal. Kita kena tengok ekonomi kita. Kalau boleh kereta yang ada penjimatan supaya senang bergerak dan supaya you orang muda, you ada energy, you boleh bekerja dengan, boleh ke sana ke sini bekerja, dapat income, simpan dan you fikirkan sama ada aku beli rumah atau sewa dulu, itu option. Tapi kan kalau let's say kalau nak beli rumah kan, rumah sekarang ni kita tahu tak banyak, tak ada yang murah-murah pun, semua ni yang mahal kan. Tapi mengikut Farah lah, prefer sewa ataupun beli? Kalau sewa atau beli depends on income yang dia ada. Kalau memang belum ada duit untuk beli rumah, deposit 10%, belum ada duit nak bayar legal fees, belum ada backup duit nak reno rumah, I prefer better sewa dulu. Anak-anak muda sekarang yang baru nak naik, memang gaji, after fresh graduate, gaji takkan boleh demand tinggi kan, ada satu amount tu. So, pada saya, janganlah terus beli rumah. Sebab beli rumah ni bukan satu benda yang kecil. It's very big. You need to have, macam cakap, 10% legal fees. And then contoh kalau you beli rumah apartment kondo, you kena ada maintenance fees, utility bill, bulanan dengan bank. There's a lot of things to pay. Cukai pintu. Banyak benda. So, kalau pada saya lah, anak-anak muda boleh letak goal membeli rumah. Target yourself, umur berapa, dah sustain, ada backup duit untuk bayar rumah tu. Mungkin for now, dia letak umur 35 kot, baru beli rumah. Jangan tergesa-gesa terus beli rumah. Farah sebut tadi saving kan, Mek kali sebut pasal saving. Sebenarnya kalau untuk gaji 1,500, 1,800, berapa sebenarnya yang perlu menyimpan? At least ada sikit lah, minimum lah. Sebab sekarang ni orang kata 1,800 pun tak ada, cukup makan. Saya rasa mungkin sebulan try to save 200 to 300 a month. Kan? And also you kena jadi bijak lah. Contoh you kerja, janganlah kerja tempat A tapi kerja jauh-jauh pergi hujung dunia kan. Kalau you dapat satu pendapatan yang amount begini, katakan 1,500, kata 1,800. So you kerja dekat, let's say lah kat Ceras. You kena duduk pun kat Ceras, kerja kat Ceras. So bila you bergerak tu, it's a short distance. Short distance saving a lot of money. Petrol, your time, toll. So you jimat. So bila jimat, you boleh simpan duit. That's why kalau you duduk Ceras, you pergi kerja dekat Negeri Sembilan sebab dapat duit lebih. Kan? Orang kata gaji lebih, dapat duit lebih. Best tu kerja kat situ. Tak apalah travel sikit. Tapi kalau you fikir balik dalam long term, you just spend timing, toll dengan petrol, tak worth it pun. Lebih worth it yang you kerja dekat situ. Faham tak? You kena long term. Time is gold kan? Apabila you dapat jimat masa, lagi banyak masa you boleh lagi build up diri you. Tapi kalau you spend masa just on the road, no point. Okay, mungkin Farah ada nak kongsikan sikit tips-tips yang berguna lah untuk orang di luar sana, yang boleh gunakan lah tips ni untuk menyimpan. Sekarang ni kan yang kita nampak, orang suka try viral food kan. Makanan pun mahal sekarang. Okay, beli sikit dah RM20, beli sikit RM30. Itu satu tempat, tak pergi tempat lain. So mungkin lah saya rasa untuk for now, anak-anak muda, kalau you dengar benda viral, jangan pergi try dulu sebab sometimes tak sedap pun. Kan? So mungkin dari segi makanan lah, makanan you kena berjimat. Dia semua depends on diri sendiri. You kena disiplin. Disiplin is the key lah. Disiplin. Kalau you tak disiplin yourself, tak boleh saving pun. So kalau you dapat gaji, you tahu dah, okay, aku kena simpan this amount. Masuklah tabung Doraemon ke mana. Jangan buka saving tu, letak bawah bantal ke mana. Jangan sentuh. Tu memang saving. Tapi jangan saving dekat online, dekat contoh Maybank. Maybank ada tabung kan? Tak boleh. Alah balik. Kena keluarkan balik. You kena letak dalam tabung yang you rasa, sayangnya aku nak pecah kan. At the end, dia rasa, dah penuh dah. Baru pecah kan. You nampak. Tu sebenarnya tak prefer lah untuk kita buat account lain untuk buat simpanan tu. I prefer kalau orang muda buka ASB. Sebab ASB you nak keluarkan bukan senang kan. Simpan dekat situ pun you akan tambah, dia ada imbuhan. Tapi janganlah simpan macam tu. Maybank, dia ada tabung kan. Jangan. Yang tu kita anytime boleh remove tabung tu, boleh ambil duit. Kita kena ada cara juga nak simpan. Saya punya prefer saya sendiri, ambil cash tu, simpan. Kita kan ada banyak tabung kan. Tabung yang boleh buka, tabung yang tak boleh buka. Kita beli yang tak boleh buka.
So you masukkan, dia dah tak boleh buka, dia have no choice. Kalau buka ni habis rosak tabung ni kan. Okay. You kena ada tabung macam tu lah. Ni suggestion saya lah. Soalan terakhir Yaya untuk Farah lah kan. Ada banyak kaedah pembayaran sekarang seperti buy now, pay later dan sebagainya lah. Mereka melihat bayaran bulanan yang rendah tetapi tanpa mereka sedari tempoh bayaran boleh katakan lama jugalah dan boleh membebankan orang untuk jangka masa yang lama. Pendek kata orang muda ni tak fikir panjang dulu sebelum berhutang sebab mereka sebenarnya tak pandai mengira jugalah. Dia tak tahu interest sebenarnya tu adalah tinggi dan hanya bila tunggakan tu dah jadi banyak melambung kan baru mereka sedar. Adakah Farah sendiri setuju? Buy now, pay later. Okay, ni semua back to kemahuan lah kan. Kemahuan apabila you nak something, that thing, Shopee especially, dia memang ada konsep buy now, pay later tu, di mana dia short term je pinjaman ni. You kena faham anak-anak muda ni, di mana semakin pendek jangka masa untuk membayar balik, semakin tinggilah interest dia. Bagi saya, benda ni tak patut diambil sebab dia membebankan you. And then sama barang tu pun, kita pun tak tahu lasting dia macam mana. Ada beli barang-barang kat Shopee ni tak last pun, esok pakai habis dah. Hutang tu macam mana? Tak payah-bayar lah. Tertunggak. Bila tertunggak apa jadi? Debt collector. Sebab kami dah terima juga aduan di mana dia beli by Shopee ni, dia ada debt collector dia tersendiri. Anak-anak muda kita tahu memang nampak best. Beli buy now, pay later memang nampak seronok sangat. Kejap lagi dah dapat barang tu. Tapi itulah, dia punya efek tu kalau you memang disiplin membayar, alhamdulillah lah bagus. Tapi kalau you jadi macam, biarlah tak apa. Nantilah aku bayar, tak apa. Debt collector kacau you nanti. Sebab Shopee pun dah ada debt collection, debt collector yang akan kacau hidup you. So, for me, kalau you nak buy something, better kumpul duit lah. Kenapa nak buy now, pay later? So better you kumpul you punya duit and terus beli, dan confirm you beli tak ada hutang. Kan barang-barang kecil tu kan. So kalau let's say perlukan juga buy now, pay later ni, tak apa, proceed je. Tapi disiplin lah, make sure pay on time lah. Mungkin di akhir-akhir ni Farah nak katakan sesuatu buat anak muda kita di luar sana yang terjebak ataupun yang hampir-hampir terjebak dengan bankruptcy ni. Okay, saran saya, nasihat saya pada orang muda, before you apply loan, sebelum you nak mohon sesuatu loan, fikirkan dulu, adakah patut aku buat loan ni? Adakah patut? Dan kalau aku ambil loan ni, macam mana future like after 5 tahun, adakah aku boleh still membayar? Apa backup modal yang aku ada kalau aku tak bayar loan ni? So sebelum ambil loan tu, fikirkan dulu ada apa benefit yang akan you terima untuk dapatkan loan ni, dan sekiranya sudah dapat, macam mana you nak sustain you punya pendapatan. Itulah saya punya point, supaya dapat elakkan masalah kebankrapan ataupun tunggakan pembayaran bulanan. Dan yang paling penting, make sure pinjaman yang you ambil ni memang you ada satu target yang sangat besar untuk you lah. Jangan semata-mata kemahuan atau niat you untuk something yang takkan lasting. Okey, kira kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini yang berkisarkan tentang anak muda dan bankruptcy. Dan di kesempatan ini nak ucapkan terima kasih buat Farah Haji Roslan yang mewakili NGO 4PM, Persatuan Penyelesaian Pengguna dan Peminjam Malaysia, atas kesudian untuk bersama-sama dengan Yaya hari ini. Orang kata kita sekadar berkongsi, kata dengan pakar kewangan kita. Baiklah, itu sahaja dari Yaya dan tim MKR. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kampus kita hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okay, bye.